Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 24 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menafikan beliau menawarkan diri untuk dilantik sebagai Perdana Menteri yang baharu. Perkara itu dijelaskan dalam satu ucapan di Twitter rasminya malam tadi. Menurut Unit Komunikasi Ahli Parlimen Semurung itu, surat kepada Yang di-Pertuan Agong yang tersebar di media sosial semalam adalah palsu. Semalam tular sekeping surat mendakwa Datuk Seri Hishamuddin mendapat sokongan sebulat suara Majlis Tertinggi Barisan Nasional untuk memimpin kerajaan baharu. Surat berkenaan turut menyenaraikan 34 nama Menteri Kabinet baharu untuk pertimbangan Yang di-Pertuan Agong. Ianya tersebar beberapa jam selepas semua ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional mengeluarkan kenyataan sebulat suara menolak usul undi tidak percaya itu sekiranya dibentangkan di Parlimen akan datang. Parlimen mempunyai kelengkapan yang mencukupi untuk melaksanakan persidangan Dewan Rakyat secara hybrid pada bila-bila masa jika diperlukan. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Muhammad Rashid Hasnun berkata, pihak Parlimen kini dalam proses perolehan untuk menambah baik bahagian teknikal yang diperlukan. Katanya kepada bernama, sehingga kini masih belum ada tarikh tertentu untuk Dewan Rakyat bersidang dan mengikut peraturan mesyuarat, notis perlu diberikan 28 hari sebelum persidangan bermula. Dato' Muhammad Rashid berkata pelaksanaan persidangan Parlimen secara hybrid adalah norma baharu dan tidak mustahil serta akan menjadi sejarah buat Malaysia ketika berdepan pandemik COVID-19. Situasi itu juga adalah cabaran baharu kepada Speaker kerana akan berhadapan dengan monitor-monitor untuk melihat ahli-ahli Parlimen ketika bersidang. Tambahnya, sekiranya berlaku persidangan Dewan Rakyat secara hybrid, terdapat beberapa peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat yang perlu dipinda dengan melihat kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 62 Tata Cara Parlimen. Ini termasuk hak untuk mengundi sesuatu usul kerana mengikut Perkara 62/5 Tata Cara Parlimen, ahli-ahli yang tidak hadir di dalam sesuatu majlis Parlimen tidaklah dibenarkan mengundi. Tetapi ianya juga boleh dibaca bersama dengan Perkara 62/1 Tata Cara Parlimen iaitu tertakluk kepada peruntukan perlembagaan dan peruntukan undang-undang persekutuan. Setiap majlis Parlimen hendaklah mengawal setiap tata caranya sendiri. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS memutuskan untuk menukar status Hospital Ampang kepada Hospital Full COVID-19 berkuat kuasa pada semalam. Pengarah Kesihatan Selangor, Dato' Dr. Syari Ngandiman berkata, keputusan itu susulan peningkatan berterusan kes COVID-19 terutama melibatkan pesakit kategori 3 dan ke atas secara berterusan di zon wilayah tengah. Ujarnya situasi itu menyebabkan purata penggunaan katil di hospital-hospital zon wilayah tengah telah melebihi kadar maksimum. Dalam pada itu, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC bersepadu MAIPS 2.0 juga menghadapi kesukaran untuk merujuk pesakit yang memerlukan rawatan lanjut di hospital. Sebelum ini, Hospital Ampang telah diletakkan di bawah status Hospital Hybrid COVID-19 bagi membantu JKNS menangani penularan COVID-19. Dengan itu, Dr. Syari berkata semua rujukan pesakit bukan COVID-19 dari fasiliti lain ke Hospital Ampang perlu dihentikan buat sementara waktu bagi memberi ruang kepada hospital itu merawat pesakit COVID-19. JKNS juga memohon kerjasama pihak Hospital Ampang untuk menerima rujukan pesakit bukan COVID-19 sedia ada daripada hospital berkenaan untuk meneruskan rawatan. Selain Hospital Ampang, Selangor juga mempunyai sebuah lagi hospital COVID-19 sepenuhnya di Sungai Buloh. Seorang penagih dadah diberkas polis selepas cuba merompak wang dengan memecahkan mesin deposit dan pengeluaran tunai CDM di sebuah bank dekat Batu Wet Pulau Pinang malam tadi. Kejadian jam 9.40 malam itu disedari penolong pengurus bank susulan sistem penggerebean berkenaan berbunyi sebelum pengadu menghubungi pihak polis. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent Kamarul Riza Jenal berkata sebaik tiba di lokasi, anggota polis mendapati suspek berusia 39 tahun itu sudah memecahkan bahagian luar mesin itu menggunakan penyerap hentakan kereta. Berarti kemungkinan motif suspek melakukan jenayah ini mungkin disebabkan oleh tekanan hidup. Suspek dipercayai dalam pengaruh dadah kan? So far daripada siasatan kita, suspek dipercayai dalam pengaruh dadah lah.
Bercakap kepada Malaysia Gazette, Kamarul Riza berkata suspek dipercayai berada dalam pengaruh dadah ketika melakukan jenayah tersebut. Semakan juga mendapati suspek tidak bekerja selain mempunyai 4 rekod lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Kesesaan dan 427 Akta yang sama. Seterusnya, seorang pemandu lori melecur pada badannya apabila lori membawa tangki gas petroleum cecair LPG terbakar di Perai Pulau Pinang semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri berkata kejadian berlaku di kawasan terbuka di tempat mengisi gas sebuah kilang sekitar jam 2.30 petang. Menurut jurucakap bomba, kebakaran berlaku ketika kerja-kerja pemindahan gas ke tangki lori seberat 5 tan itu. Tambahnya, insiden berkenaan telah memusnahkan sebahagian besar lori itu. Mangsa 50 tahun melecur tahap 2 dan telah diberikan rawatan awal oleh pasukan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS sebelum dikejarkan ke hospital. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 2.50 petang sebelum api dipadamkan pada pukul 4.42 petang. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.